Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita bertemu dalam program Kuliah Duha live daripada Tahfiz Mutmainnah, Kampung Baru, Pematang Berangan, Sungai Petani, Kedah, Darul Aman. Dan pada hari ini, hari ke-43, 43 hari sejak 26 Mac yang lalu kita bermula live Kuliah Duha ni sampai hari ini. Dan kemungkinan insyaAllah sampai Hari Raya. Hari Raya mungkin tidak lah kot, tengoklah macam mana. Dan insyaAllah selepas ni kita akan cuba meneruskan live ni, sama ada kuliah duha ataupun kuliah maghrib apabila nanti Masjid Surau dibuka semula insya-Allah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nak bagi panas enjin dulu. Dia sejuk ni, dia cerai sikit. Dia panas sekejap lagi siap. Mengamuk pula, bersilat. Baik, saya ingin memulakan dengan sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ataupun muttafaqun alaih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Muttafaqun alaih. Maksudnya tanda munafik ini 3. Yang pertama, bila berbicara, bila bercakap dia bohong. Dan apabila dia berjanji, dia mungkir janji. Dan apabila diberi amanah, dia mengkhianati amanah. Jadi yang bertanya, tajuk pada pagi ini ialah munafik. Panaslah tajuk ni. Bukan nak mengata orang, tapi kita akan baca dalil-dalil Quran, sifat-sifat munafik. Dan kita akan kaitkan insya-Allah dengan hadis yang menyokong ayat-ayat Al-Quran. Baik. Tadi yang saya baca tadi adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana munafik yang dinyatakan tadi bila bercakap berbohong, bila berjanji mungkir janji, dan apabila diberi amanah mereka mengkhianati amanah. Ini munafik yang disebut dalam istilah Arab ialah nifaq amali. Munafik di segi amalan, deeds and action. Sesiapa yang memiliki sifat munafik ini 3 tadi, Waalaikumsalam Ustaz Hadad, moga-moga Allah merahmati kita semua. Sesiapa yang memiliki 3 sifat ini, dia munafik di segi amalan. Pelaku, pemilik sifat ini akan dihumban ke dalam neraka Allah di akhirat kelak, tetapi tidak kekal. Tidak kekal. Mereka berdosa, mereka akan menjalani hukuman di dalam neraka Allah, dan akhirnya dengan rahmat Allah akan dikeluarkan semula untuk dimasukkan ke dalam syurga. Lama mana tu kita tak tahu. Sebab saya dah sebut dalam suratul Hajj ayat 47, satu hari di negeri akhirat bersamaan 1000 tahun di negeri dunia.
Cuba bayangkan, tengok kalau ada sifat munafik tadi, yang munafik di segi amalan tadi, Allah kata kamu oleh kerana sifat-sifat ini aku humban kamu ke dalam neraka aku selama 1000 tahun. 1000 tahun di negeri akhirat, agak-agak lama mana di negeri dunia. Jadi lebih baik kita perlu berusaha jangan kita ada sifat-sifat tadi. Cakap jangan bohong, walaupun kita nak mendidik anak cucu kita, jangan berbohong. Kalau kita berjanji, gunalah yang disebut, yang diajar oleh Allah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni guna kataan insya-Allah. Dalam apa ayat saya tak ingat itu dah bagi tahu. Yang ketiga, bila kita memikul satu amanah, pastikan kita tunaikan amanah tersebut sebaik mungkin. Kalau tak mampu, letak jawatan. Orang Kedah kata jangan duk gagah juga. Nak pegang juga amanah tersebut. Nak sandang juga jawatan tersebut. Kenapa? Ini memberi keuntungan. Itu salah. Munafik. Kita mengkhianati amanah adalah munafik. Saya berusaha dah tahun ke-11 mewujudkan tahfiz mutmainnah. Maknanya sekolah saya lah ni. Tetapi itu pun kita senantiasa memperingatkan diri saya dan mereka-mereka yang bekerja di sini, ini adalah amanah Allah dan amanah orang ramai yang menyumbang kepada sekolah kita. Jadi yang belum menyumbang, faham-fahamlah. Saya ingin menyebut sikitlah, terima kasih lah. Ada peningkatan di mana tempoh hari saya ada sebut tentang sedekah selepas subuh. Saya saja cek tu, nampak dah memang meningkat. Dari kalangan mereka-mereka yang menyumbang selepas subuh. Saya boleh monitor akaun sekolah, saya ketawa sendirilah. Masya Allah. Memang itu yang dianjurkan. Sebab tu kalau di rumah kita tak ada tabung, kita belilah satu tabung. Setiap kali lepas subuh, masukkan RM1. Pergilah kerja, insya-Allah. Penuh tabung, bagi kat AJK, surau atau masjid. Kalau surau masjid tak nak, senang je. Bawa keluar, kira bank in kepada akaun tahfiz mutmainnah 55205 9703378 Maybank. Cerita gitu. Jadi itulah keadaan. Maknanya kita jangan sesekali memiliki 3 sifat tadi yang menyebabkan kita dikategorikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munafik di segi amalan. Baik. Munafik yang kedua, ialah munafik di segi i'tiqad, di segi keyakinan. Yang i'tiqad ini perkara dalam hati. Sebab itu ada sebuah hadis, kalau tak salah saya, dalam kitab Nasihat Agama Wasiat Iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yaqinu huwal imanu kulluhu. Yang bermaksud keyakinan itu adalah kesempurnaan iman. Kalau kita masih ada sedikit keraguan terhadap agama Islam, terhadap Al-Quran, terhadap As-Sunnah, hadis, mana iman kita belum sempurna. Cuba kita tanya, adakah iman yang tak sempurna boleh dan layak memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala? You ask yourself. Tanya diri sendiri. Ini yang kita bimbang. Di antara ayat yang boleh saya kemukakan tentang golongan munafik di segi i'tiqad, sebab tafsir menyebut mereka ini mati kafir. Yang tadi dia tak kafir, cakap berdusta, janji bohong, tak tunai janji, kemudian bila diberi amanah dia mengkhianati amanah. Yang ni dia jadi kafir. Ini saya bimbang munafik ni. Munafik di segi i'tiqad. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun.
Ayat ini saya baca bagi tuan-tuan dengar. Nanti ada yang kali pertama mendengar ceramah saya, kata saya duk mengkafirkan orang pula. Ni kali kedua saya baca ayat ni, atau kali ketiga. Kitab tafsir Arab Saudi, dia punya cover pun dah lucut lah. Nak bagi tahu ustaz ni selalu rojok sampai terlucut cover. Kalau yang macam nampak macam ni still intact, nampak elok bersih, yang tu tak pernah sentuh lah tu. Quran macam tu je, buka-buka Quran daripada almari, tarik cicak pada. Siapa yang baca Quran? Cicak man yang baca. Muka surat 302. Ini membatalkan iman dan Islam. Mati dalam keadaan sedemikian, mati kafir. Ayat yang bermaksud, dan adapun orang-orang yang hati mereka berpenyakit, maka dengan surah ini, dengan ayat-ayat Al-Quran yang diperdengarkan, yang dibaca kepada mereka, bertambah-tambah penyakit pada penyakit yang sedia ada. Siapa yang mati dalam keadaan sedemikian, wa matu wa hum kafirun, mereka mati dalam keadaan kafir. 302. Apakah penyakit tersebut? Dia sebut di sini, maksudnya penyakit batin. Dia sebut kekafiran, kemunafikan, keragu-raguan. Termasuk sesiapa yang meragui kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah, mati dalam keadaan sedemikian, mati kafir. Saya dah baca ayat ni di hadapan seorang ulama daripada negara Yaman yang singgah di rumah saya 5-6 tahun dulu. Kebetulan Idul Adha, saya dengar dia ulama tafsir, saya baca ayat ni. Dia pandang muka saya satu macam. Sebab orang Arab ni, bila orang ajam macam kita ni mampu menguasai ayat Quran, dia rasa kaget. Dia rasa pelik sikit air. Pandai baca Quran. Mungkin begitulah. Dia pandang muka saya satu macam. Saya pandang muka Syekh tu 7 macam. Ada yang tak ketawa? Ceroy. Bila saya baca ayat ni, saya tak perlu terjemah, cuma saya tanya di segi hukum Syekh. Apa hukum orang-orang yang mati dalam keadaan sedemikian? Dia dengar ayat tu, na'am, kafir. Betul, kafir dia kata. Munafik, yang saya bimbang munafik di segi i'tiqad. Baik, ini dalam kitab Lu'lu' wal Marjan. Ada seorang sahabat hadiah kepada saya, yang dikatakan munafik di segi i'tiqad ini ada 6. Saya mungkin tak bahas ayat Quran, cuma saya bagi poin sahaja. Pertamanya, mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak membenarkan kerasulan Nabi. Dia menolak kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia kata Muhammad ini sebagai contoh yang terdapat dalam jilid pertama Mustika Hadis Keluaran Jabatan Perdana Menteri. Dia beriktikad Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diutus oleh Allah untuk Arab. Kafir. Ini soal akidah, soal i'tiqad. Sila rujuk. Mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mendustakan sebahagian risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian pun tak boleh. Macam Al-Quran 6,236 ayat. Kita terima contoh 6,235 ayat. Satu ayat tak terima, kafir. Tak boleh sama sekali kita menolak atau meragui Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Ikhmah ni dengar. Quran ini jangan sesekali diragui. Ia adalah petunjuk bagi orang-orang yang mau menjadi hamba Allah yang bertakwa. Pimpinan guideline-nya hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi jangan, sama ada kita mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam
mendustakan Rasul, mendustakan sebahagian risalah yang beliau bawa. Ini rosak akidah, batal iman dan Islam, yang disebut nifaq i'tiqadi, munafik di segi i'tiqad. I'tiqad adalah benda dalaman. Boleh? Nampak sejuk, tak ada respon pun. Hari ini cuti, kita lanyak 3 jam. Boleh Ikmal? 3 jam Ikmal. Okey. Ikmal kata okey. Okey. Ikmal, saya berhenti sejam, Ikmal sambung 2 jam. Terima kasih Ikmal. Dia tahu saya nak buat ni. Cuma saya nak sebut kepada semua yang melihat, jangan lupa subscribe channel YouTube Ustaz Syaril Long Original. Bukan kena bayar pun, subscribe saja. InsyaAllah kalau ada rezeki ke depan ni, jadi makna apa yang saya buat selama ni dah 20 tahun lebih, saya ada satu tabung yang disebut tabung fi sabilillah. Walaupun saya tak mampu membantu sebagaimana Ustaz Abid Liu tu, tetapi kita buat sekadar yang ada pada kita je. Jadi kalau usaha ni berjaya, terima kasih Kak Ikmal kerana yang bantu. Kalau ada rezeki ni, insyaAllah kita akan bantu, insyaAllah. Dan memang kita dah buat lama dah, 20 tahun dah tuan-tuan. Bukan saya buka sekolah kan. Saya juga ada tadika Islam pasti. Saya buka 6 buah pasti. Semua bukan milik saya. Saya buka, cari dana, kamu uruslah. Sekarang tahfiz, ini tahfiz ni milik saya lah. Walaupun saya tak letakkan nama dalam geran. Yang penting tahfiz ni berjalan lancar. Pekerja-pekerja sini bagi komitmen yang tinggi. Itu saja yang saya minta. Baik. Jadi maknanya mendustakan sebahagian risalah Nabi, batal iman dan Islam. Walaupun sebahagian 6,236 ayat, satu ayat yang tak mau, balik awal. Terima kasih Muhammad Salman. Siapa nak pergi umrah, insyaAllah umur panjang 25 November, kita pergi musim sejuk, tapi kena bawa sweater sebab memang sejuk, especially dekat Madinah. Madinah sejuk gila. Dia kata sejuk gila kat dah. Orang KL lah. Sedap gila. Ramai gila. Sampai semua gila. Sejuk gila. Memang sejuk Madinah. Saya alhamdulillah tiap-tiap kali pergi time itulah, November atau Disember. Yang ketiga, benci terhadap Nabi, tak suka kat Nabi, batal iman dan Islam. Jangan main-main. Benci kat Nabi. Aduh, kenapa yang benci? Semalam kita dah sebut, 2 hari sudah. Umar begitu cinta kepada Nabi sehingga seolah-olah beliau tidak percaya Nabi wafat. Itu yang tampil ke hadapan Sayyidina Abu Bakar menenangkan sahabat yang mulia. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun wa la yamut. Ini kata-kata masyhur. Siapa yang menyembah Muhammad sesungguhnya telah wafat. Siapa yang menyembah Allah hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Ditegur oleh Sayyidina Abu Bakar. Bukan dia ta'assub, terlalu kasih, terlalu cinta. Kita dengar nama Muhammad, selawat pun kita tak sambung selawat. Apatah lagi kita menghina beliau, mencerca beliau, balik awal. Itu cerita dia. Jangan membenci terhadap insan pilihan Allah ini yang 5 kali disebut nama beliau, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran. Cari sendirilah. Dan ayat yang dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar untuk menenangkan Umar ialah wa ma Muhammadun illa rasul hingga akhir Ali Imran ayat 144. Kau dikata sejuk nak mampu, tu Kedah punya style.
Ya, refer Al-Hajj ayat 7 betul. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Muhammad suruh kamu buat, wajib kena buat. Apa yang dia cegah, tinggal sama sekali. Cuma yang sunat sekadar kemampuan kamu. Jangan pulun lebih sangat sunat, nanti dia jadi boring, akhirnya kita tinggal sama sekali, itu rugi. Kita nak amalan kita continuously, makna istiqamah, berterusan, konsisten. Yang keempat, benci terhadap risalah Nabi. You all ni sikit-sikit hadis Nabi, sikit-sikit hadis Nabi, sikit-sikit cakap ini ajaran Nabi. Jangan. Benci terhadap beliau pun berdosa, benci terhadap risalah yang beliau bawa pun punah rana. Yang kelima, gembira dengan kejatuhan Islam. Saya pun rojok ni benda ni dekat seorang doktor, Ad-Doktor Sahroji. Ad-Doktor Sahroji. Kini beliau berada di Indonesia. Beliau ni Quran cukup mahir, pandai mencari hadis-hadis, bahasa Arab pun Power Rangers. Jadi saya kata tolong terjemah sikit, macam inilah terjemahannya. Maknanya gembira dengan kejatuhan Islam. Macam yang saya lihat sendiri ketika kerajaan Syahid Mursi negara Mesir, kan dia sempat memerintah setahun, kemudian dijatuhkan oleh puak-puak munafik kafir ni. Seronoknya orang Arab, tapi tuan-tuan dan puan-puan kena faham, bukan semua Arab itu Islam. Ada Arab Yahudi pada. Seronoknya. Kalau orang Islam itu seronok dengan kejatuhan Islam, jawapannya balik awal. Batal iman dan Islam. Ya, Al-Fatah 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Sekali lagi nama beliau disebut, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, benci terhadap kemenangan Islam. Hari ini Islam belum lagi menguasai negara Malaysia sepenuhnya. Cuma ada certain percentage. Karena perjuangan Islam inilah tertegaknya sebuah kerajaan baru, Perikatan Nasional. Semua kena bersyukur. Semua pihak yang kini berada dalam Perikatan Nasional mesti wajib saling bantu-membantu. Apa yang tidak menyalahi syariat, kita wajib kena ikut. Yang menyalahi syariat, no way. Perjuangan Islam jelas. Perjuangan Islam jelas. Kamu tak usik agama kami, okay, we can cooperate. Okay? Kalau you usik agama kami, kami ceraikan kamu dengan talak 1 juta. Tu dah cerai dah, puak-puak sekor tu. Itu cerita dia. Kenal lah. Kenal Dr. Sarodi tak balik mai dah kau ustaz. Dia tak dah. Dia memang orang Indon pun. Dia pernah belajar sini. Saya mula mengenali beliau di Yaman. Dia memang hebat lah Quran. Saya salute lah kat dia. Quran dia memang hebat. Dia ada kemampuan mengingati ayat tu sebelah kanan, sebelah kiri dalam Quran. Masya Allah. Cuma dia tak ingat surah keberapa, ayat keberapa. Kalau dia ingat yang tu, aku tak boleh cari makan lah. Balik awal. Cerita dia. Jadi benci terhadap kemenangan Islam. Ustaz, Islam boleh menang. Saya tak mau kait ayat Quran lain kali lah. Ya, Islam akan menang insya-Allah. Saya sebut nama surah sudahlah. Siapa yang akan meletakkan Islam sebagai agama yang bakal memimpin, dia ada syarat, kata Allah. Orang-orang yang beriman serta beramal soleh. Dia percaya, dia buat. Bukan dia percaya, lepas tu nak kejap.
Tengok dulu sesuai tak sesuai. Oh, no. This is a multiracial country. No, we can implement hudu laws. Jenis ni balik awal. Kita dah bagi tahu umpteen times, berkali-kali. Hak orang bukan Islam tidak terjejah dengan pelaksanaan syariat Islam. Jangan degil, jangan ketegak lah orang Melayu oi. Nah, jangan duk ketegak. Tu cerita dia. Nah. Kena sokong apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bagi nama surah lah. Al-Anbiya 105, An-Nur 55. Itu dalil Quran. Orang beriman dan beramal saleh, mereka lah yang akan diberi kuasa memerintah mentadbir muka bumi Allah. This universe, alam ini milik Tuhan. Bukan milik mak, pak, bapak kita. Mak kita, pak kita, tidak. Dia nak bagi kat siapa dia boleh bagi. Kita dah bahas tak? Mungkin dia bagi sekejap lah. Apa? 22 bulan balik awal. Tu pun sekarang duk fikir lagi ni. Macam mana nak ambil balik? Aduh, bagilah peluang orang dulu. Biar rakyat menilai. Kan? Oh, PN tak boleh. PH is much better. Konon. Hari 15 kita kempen, kita bertanding semula, biar rakyat yang menentu. Tolonglah respect sikit keputusan yang di Pertuan Agong yang berdasarkan perkara artikel 43.2(a). Ni ahli parlimen cakap ni. Nah, insya-Allah ahli parlimen mana? Bukan Sungai Petani. Afrika Selatan. Oh, nak suruh respect pandangan mereka, keputusan Agong. Tolonglah. Ni kalau Agong dengar ni, confirm dia suka kat aku, insya-Allah. Kan? Kita minta sungguh-sungguh lah. Walaupun mungkin cakap ni sensitif. Saya harap yang Pertuan Agong perlu tegas dalam soal ini. Tuan-tuan bersetuju atau tidak? Saya tidak menghina. InsyaAllah nanti kita akan baca, Ustaz, An-Nisa 60, An-Nisa 61, sifat munafik, perbahasan selepas ni. Baik. Jadi maknanya, benci terhadap kemenangan Islam, itu sifat munafik di segi i'tiqad. Rujukan kitab Lu'lu' wal Marjan. Habis. Sekarang akhir sekali. Akhir sekali pun 5 jam lagi. Hari ni cuti umum. Kita lanyak kau-kau. Kan? Ya, ayat tu Ustaz. Annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Al-Anbiya ayat 15. Allah akan bagi kepada golongan salih yang beriman serta beramal soleh untuk menguasai mentadbir bumi dia. Yakin dan percaya. Yang ketiga, kita nak bahas secara ringkas. Dah berapa minit dah ni? Setengah jam lah. Boleh tunggu sikit lagi. Jangan lupa subscribe. Di antara sifat-sifat munafik ada 2. Dalam surah An-Nisa ni banyak ayat. Bermula dengan ayat 60. Dengar baik-baik. Alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Ni bahaya ni. Nak tahu siapa munafik? Saya bukan menentukan si bulan kafir munafik, tidak. Bukan saya yang menentukan. Allah bagi guideline. Kalau tanpa Quran kita tak kenal siapa munafik, siapa beriman. Please tolonglah. Bukan saya menentukan, menyatakan si fulan munafik. Did I mention anybody's name? No. Saya tak sebut nama siapa-siapa. Kalau makan cili rasa pedas, lantaklah. Saya harap saya jangan ada sifat ni. Cuba dengar. Saya tanda dah. Tidakkah engkau hairan melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik yang mendakwa bahawa mereka telah beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kepada kitab-kitab yang telah diturunkan dahulu kepadamu?
Mereka suka nak berhakim kepada taghut. Tu dia. Cakap Islam berapi-rapi. Tapi bila mai pergi hukum hakam, no. We have Indians, Chinese, Sikhs. Jadi kita tak boleh. Macam mana? Tak boleh. Undang-undang Islam ni zaman dulu boleh. Ni rosak akidah. Ni sifat munafik. Mengaku beriman tetapi menolak syariat Islam, nak menerima, nak amal undang-undang taghut, undang-undang yang direkod cipta oleh manusia. Kita dah bahas taghut semalam. Taghut. Malam kita dah hurai. Apa dia tulis ni? Ustaz muda tak apa. Tak kerti lah. Hampa tulis simple sangat. Yang mana saya boleh jawab, saya jawab lah. Tak boleh jawab, hampa pergi tanya Menteri Agama lah. Kan? Islam liberal. Cakap Islam, hukum hakam Islam tidak diamalkan. Merendah-rendah, memperlekeh-lekehkan pula. Ini sistem faraid dalam Islam is very very unfair, tidak adil. Kenapa? Wanita dapat sikit, lelaki dapat banyak. Ini ketetapan Allah, mana boleh kita petikai. Kita pun menumpang di bumi Allah, makan minum, bukan makan minumnya, soal nafas kita. Setiap nafas yang saya sedut sampai hidung jadi kembang. Tarik nafas, hidung kembang. Kita dapat menyedut udara segar tu milik Tuhan tau. Bukan milik kerajaan Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan. Tolong sedarlah sikit. Banyak nikmat Tuhan yang kurniakan kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali diulang oleh Allah dalam surah Ar-Rahman, surah ke-55, ada 78 ayat, dan ayat ini sahaja sebanyak 31 kali. Ya, Al-Quran dan hadis adalah umpama acuan yang betul. Tak boleh. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Terima kasih Ustaz. Al-Baqarah 138. Apa-apa yang berkaitan dengan agama, yang terpesong sesat, tak payah ucap lah. Nak ucap buat apa? Itu agama. Dulu kita tak tahu kata Ponggel. Ya nama Singapura ingat Ponggel tu pun ada unsur syirik. Nampak tak? Baik. Itu contoh. Kemudian disusuli dengan ayat 61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqin yasudduna 'anka sududa. Ni tadi 60. Cakap Islam hebat tapi menolak syariat Islam. Ayat 61 pula. Dan apabila dikatakan kepada golongan munafik ini, kata Allah, marilah kamu kepada Allah dan Rasul, pada Al-Quran dan As-Sunnah, acuan yang paling lengkap, yang tidak ada kecacatan, nescaya kamu akan melihat, kata Allah. Bukan mereka sekadar berpaling, mereka menghalangi manusia jangan mendekati kamu. Tu dia, ni panggil munafik. Tak payah pergilah dengar ceramah Syarilun tu, banyak politik. Dia tak mau manusia mendekati, dengar ceramah para ustaz-ustaz yang berani menegakkan kebenaran, bercakap dengan dalil Quran hadis. Ni munafik. Jenis munafik. Bagi saya termasuk yang tidak membenarkan para pendakwah. Para pendakwah daripada menyampaikan ceramah di surau masjid. Ni pun munafik enggak ni? Yang kamu tak bagi itu kenapa? Dahlah kamu tak boleh berceramah. Kalau ceramah pun boring, kan?
Bagilah kamu buka ahli dia. Oh, keras sangat. Dengar tak mana silapnya. Siapa yang menghalang manusia supaya jangan mendekati golongan beriman yang mengajak pada Islam, pada Al-Quran dan Sunnah, pada acuan yang sempurna ini, munafik. An-Nisa 61. Seterusnya Al-Baqarah 204. Yang ni yang tempoh hari Ustaz Haddad sebut. Hari ini baru saya nak sebut. Ni munafik. Wa minan nas may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ni munafik ni bau. Dan ada di antara manusia, kata Allah, yang mana tutur kata mereka, pidato mereka menyebabkan kamu kaget. Cakap Indon sikit. Mak saya memang asal Indon, bapa saya Malaysia. Kan? Kedua-duanya dah tak ada, mudah-mudahan Allah merahmati kedua ibu bapa saya juga yang banyak membantu saya, ibu bapa angkat saya, tuan-tuan dan puan-puan ibu bapa kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan amalan kita yang sedikit ini dapat mereka lihat, dapat mereka rasakan, oh alhamdulillah ada juga anak aku yang jadi ustaz. Hak lain baru nak start. Kan? Walaupun tak ustaz, doalah kepada kedua ibu bapa. Itu di antara tanda perkara-perkara yang akan terus mengalir kepada kedua ibu bapa kita. Hadis riwayat Imam Muslim. Sedekah jariah, ilmu yang memberi manfaat, dan anak yang mendoakan kepada ibu bapanya. Jangan lupa doa banyak-banyak. Jadi makna dalam ayat ini, dan ada di antara manusia yang kamu kagum terhadap tutur kata mereka tentang kehidupan dunia. Oh, dia bercakap buat dunia, buat ekonomi, bukan kata dunia, dia cakap agama pun kita tenganga. Nama dia Nga juga, Nga Koham, Nga Komeng, Nga. Kan? Bila kamu kagum dengan tutur kata mereka, bahkan mereka berani bersumpah pula, apa yang mereka ungkapkan itu sama seperti yang terkandung di dalam hati. Allah menjadi saksi. Tu dia. Tetapi dia tak boleh nak bohong. InsyaAllah lepas ni jemputlah. Ipoh ke mana? Perak dah okey dah. Skor agama sahabat saya, takkan dia pun nak ban saya, cerai ya. Tapi dia tak boleh nak bohong, dia tak boleh nak menipu orang-orang beriman. Wa huwa aladul khisam, Allah sebut. Sedangkan yang bercakap tadi, yang fasih berpidato sehingga kamu menjadi takjub, mereka inilah, dialah yang kuat penentangannya terhadap agama Islam. Inilah munafik. Inna abghadar rijal ilallah al-aladul khasim. Disokong oleh hadis riwayat Imam Bukhari. Cakap ada sandaran Quran, ada sandaran hadis. Yang hampa tak jemput aku pergi masjid, kenapa? Bukan bawa ajaran sesat. Kan? Itu cerita dia. Ni disokong hadis Bukhari. Ni, pergi cari ni. Ini satu buku yang disusun oleh Dr. Zahzan Muhammad. Terima kasih Dr. Zahzan Muhammad. Sana banyak merujuk kepada ni. Kesemua hadis dalam buku ini atau kitab ini hadis sahih. Beliau telah mentahqiqkan. Semua sahih. Hadis tadi yang saya baca tadi Bukhari ada dalam kali. Saya nak cuba hafal 300 hadis ni. Dah boleh banyak mana? Dah boleh 500 dah. Dalam ni ada 300 dah, sampai 500. hak lain kitab lain lah share cerai Beli. Duduk saja-saja pergi. Ini satu usaha yang cukup baik.
Ini banyak bercakap pam. Ustaz ni baca hadis dhaif lah, ustaz ni baca pang sekali. Yang ni sahih. Kan? Kamu apa kerja pun tak buat, duk condemn orang, semua tak betul, baca hadis dhaif, dah kamu pandai, kamu terbitkan sebuah buku. Aduh. Nak bercakap nada aku pun tak mau. Duk jadi fan sitter, duk atas pagar. Duk atas pagar tu DAP. Duk atas pagar. Duduk atas pagar. Tengok mana kuat gitu, mana kuat macam ni. Nang boti nang kui boti kui. Hari ni dah senang naik semangat. Muhammad Salman, minta maaf lah saya guna perkataan tadi, bahasa Hainam. Cakap tentang Islam, Masya Allah. Tapi mereka yang kuat penentangan terhadap Islam. Tiada ringkas lah, malah letih lah. Banyaklah, tuan-tuan rujuk sendiri. Ayat 140 An-Nisa, 141, 143. Kesemua ni ayat yang menjelaskan sifat golongan munafik. Ada yang nak tengok dulu, saya bacalah ayat ni. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallah qalu alam nakum ma'akum. Kita tengok ayat 141 An-Nisa. Kadang-kadang saya tak nak terjemah, tuan-tuan dengar sendiri. Mereka yang munafik itu disebut munafik. Dia terjemah ayat ni. Orang-orang yang sentiasa menunggu-nunggu berlakunya sesuatu kepada kamu. Maka kalau kamu mendapat kemenangan dari Allah dalam sesuatu peperangan, berkatalah mereka kepada kamu, bukankah kami turut berjuang bersama-sama kamu? Ni. Ustaz-ustaz jangan ada jadi munafik. Daripada sekarang kena cakap benar. Jangan nak tunggu esok Islam merintah. Saya lama dah, apa dah. Khutbah pun tajuk jagalah sungai kita, demam denggi. Cakaplah soal akidah. Macam Ustaz Syarif Long ni 30 tahun dah, siapa pun tak ambil tindakan apa pun. Mana betul lah tu. Faham tak? Bukan kata siapa-siapa. I never mention anybody's name. Tak ada. Tapi sebagai peringatan, sebab saya pendakwah. Jangan tunggu Islam menang. Saya dah lama bersama Islam. Islam kalah, pergi pula. Ni munafik ni. Kita mesti ada stand. Kita mesti ada prinsip. Akhir sekali, cukuplah sikit-sikit. Balasan. Apakah balasan pada golongan munafik ini? Munafik yang rasa akidah. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billah wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Apa dia maksud dia? At-Taubah surah ke-9 ayat 84. Kadang-kadang ganggu tuan-tuan tulis tu, saya nak baca juga. Tanya ke ataupun hentam saya ke. Kalau hentam aku jawab balik on the spot. Tu ceritanya. Jangan duk hentam saya. Nak hentam lain kali. Apa dia sebut? Kenapa ayat ni turun? Ya, ayat ni turun kerana bapa munafik Abdullah bin Ubay meninggal dunia. Banyak dia punya versi sebab turun ayat. Katanya Nabi dah pergi solat. Kata sebahagian dalam perjalanan nak pergi solat, sebab anak dia beriman. Anak Abdullah bin Ubay ni dia sokong perjuangan Islam. Dia bersama-sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang diridai oleh Allah. Jadi dia minta, ya Rasulullah, bapa aku dah meninggal dunia, bolehlah tolong solatkan jenazah. Sebahagian kata Nabi dah solat. Sebahagian kata dalam perjalanan on the way, OTW, fit tariq ilaika. Cakap Arab pula. Dalam perjalanan bertemu dengan Umar Al-Khattab. Umar tanya nak pergi mana?
nak pergi semayang jenazah Abdullah bin Ubay. Takkan nak semayang kot ni cerai punya kaki ni. Ni bukan cerai lagi, mangkuk ayun tu. Itu saya tambah. Umar tak kata. Nak bagi hilang ngantuk je. Kan? Aku tak sampai hati lah. Anak dia okey. Turun ayat tadi. Wala tusalli ala ahad. Wala tusalli ala ahadin minhum. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billah wa rasuli wa matu wa hum fasiqun. Yang bermaksud dan janganlah kamu menyembahyangi, yakni jenazah hum di sini ialah golongan munafik selama-lamanya. Wala taqum ala qabrihi, jangan kamu berdiri di atas kuburnya. Sebagai ulama kata, jangan berdoa. Kenapa ni? Sesungguhnya mereka ini kufur terhadap Allah dan Rasul. Mereka mati dalam keadaan fasik, derhaka. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Golongan fasik, kata Allah dalam surah As-Sajdah, surah ke-32 ayat 20, neraka. Nak doa apa lagi? Ahli neraka dah ni. Begitulah Allah nak beritahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam balasan pada golongan munafik. Tetapi ingat, untuk mengakhiri munafik di segi i'tiqad, mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. 6 hujah tadi nifaq i'tiqadi, ulama meletakkan ayat ini sebagai hujah. Mereka diletakkan di bawah neraka, paling bawah, tempat yang paling bawah di dalam neraka. Kerana mereka ni batal iman dan Islam. Sesungguhnya munafik di segi i'tiqad ini, kata Allah, tempat tinggal mereka kelak ialah di bawah neraka. Yang paling bawah, paling panas. Kafir pun duduk atas lagi sebab dia lagi teruk. Nama Islam, solat, alhamdulillah, tapi dia menentang Islam. Dia tak setuju dengan cara-cara undang-undang peraturan Islam. Tu cerita dia. Boleh? Tu cerita dia. Tengok sahabat ni, terbaik ustaz, steady dari dulu, tak goyang. Macam ni lah saya, konsisten. Kalau pemain bola sepak ni umpama Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo, sekarang Muhammad Salah, Liverpool. Dia orang mati, biar geng dia orang saya solat, kita tak payah pergi lah. Kan? Ustaz mana boleh ustaz? Ustaz nak label orang munafik. Kita persoalkan, ada tak ciri-ciri tadi? Cakap Islam lawan Islam. Halang orang supaya jangan mendekati pejuang-pejuang Islam, jangan mendekati kuliah-kuliah. Ini sifat munafik semua. Jadi itulah untuk hari ini. Cukuplah. Terima kasih. Jangan lupa siapa yang nak beli Top Stevia, ataupun Aku dan Al-Quran, atau nak pergi umrah, yang penting jangan lupa subscribe. Cakap Indon pula. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ustaz Syarilong Original. Terima kasih pada semua. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat pada saya, pada tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang belum menyumbang. Tertera dekat skrin akaun nombor Tafi Mutmainah 552059703378, yakni Maybank. Terima kasih. Kita jumpa lagi insya-Allah esok dengan tajuk hati. Kita nak bahas tentang hati. Kenapa hati ni sakit? Kenapa jadi sakit? Ada ubat nak? Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dan kesalahan saya, dan tuan-tuan maafkan saya sekiranya terlanjur dan sebagainya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.